Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dah sama balik kitab kita ni kemunculan golongan kuburiyah di Yaman dan usaha para ulama mengatasinya karangan Profesor Dr. Basri bin Ibrahim Al-Azhari. Kita masuk bab 3 kewujudan golongan kuburiyah di Yaman. Kita bincang dah sikit. Dan kita bincang tentang mukadimah dulu. Patut aliran-aliran yang masuk ke negara Yaman semenjak zaman Islam sehingga ke zaman kerajaan As-Salihiyah. Masuklah Syiah, Ismailiyah, Isna Asyariyah, Ubadiyah Al-Fatimiyun, Syiah Zaidiyah ni. Lepas tu aliran Khawarij pemasuk yang dengarlah kita bincang sebelum ni aliran tasawuf. Dan ada lagi aliran fiqh kita tak ada bincang sikit yang masuk ke negara Yaman ni. Aliran fiqh. Aliran atau mazhab fiqh tidak wujud di negara Yaman sehinggalah ke akhir kurun ketiga hijrah. Dekat 300 dah. Masa 200 hijrah hingga akhir itulah dekat 300 hijrah. Mereka beramal dengan Alkitab dan juga sunnah secara langsung. Penduduk Yaman ketika itu tidak terikat dengan mana-mana pendapat maupun pandangan tokoh tertentu. Dalam pelajari fiqh Nabawi, mereka bergantung pada Musnad Al-Hafiz Abdul Razak bin Al-Hammam As-San'ani. Ini orang Yaman lah, San'ani ni. Musnad Al-Hafiz Abdul Razak bin Hammam As-San'ani yang meninggal pada tahun 210 Hijrah. Musnad Abi Qurrah Musa bin Tariq Al-Jundi. Musnad Abdul Malim bin Abdul Rahman Az-Zamari. Dan Musnad Al-Hafiz Muhammad ibn Yahya bin Abi Umar Al-Adani. Ini orang-orang yang berkuasa sana lah. Kawasan Yaman lah. Dan setelah itu muncul berbagai-bagai mazhab akidah dan fiqh lah. Rujuk Al-Hawali 1971 muka sekarang ni. Ahli sejarah Yaman Samurah Al-Ja'di, tokoh sejarah di Yaman ni Samurah Al-Ja'di, menjelaskan mazhab fiqh yang ghalib yang biasa diamalkan di Yaman selepas 300 tahun hijrah ialah mazhab Maliki dan Hanafi. Masa tu Maliki dan Hanafi bukan Syafi'i . Ilmu tentang sunnah pula dipelajari di Masjid Mu'ammar bin Rashid Al-Basri, seorang pengarang terkenal di Yaman. Masjid Mu'ammar bin Rashid Al-Basri . Masjid Sufyan bin Uyanah, Masjid Abu Qurrah Musa bin Tarq Al-Lahji Al-Jundi. Riwayat Imam Malik dalam Muwatta' dan lain-lain. Begitu juga ia pelajari daripada kitab Abu Mus'ab. Riwayat dikemukakan oleh Tawus bin Kaisan dan anak beliau lah. Dan ulama fiqh lama negara Yaman. Berdasar keterangan di atas didapati pada asalnya penduduk negara Yaman berpegang dengan Alkitab dan Sunnah berdasarkan ahli-ahli hadis lah. Fiqh tu terbuka masa tu je, bukan ikut pak mazhab dah. Lebih banyak lagi mazhab tu dah tokoh besar dah. Setelah mazhab mulai tersebar di dunia Islam, mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i mulai memasuki negara Yaman. Ada dah Syafi'i dah. Berhubung dengan mazhab Hambali, tidak terdapat sebarang catatan yang menjelaskan ia wujud di negara Yaman dalam tempoh tersebut lah. Tak ada Hambali dah. Mazhab pertama memasuki negara Yaman ialah mazhab Maliki dan diikuti dengan mazhab Hanafi dan seterusnya Syafi'i lah. Walau bagaimanapun buat masa sekarang ini mazhab Maliki tidak wujud lagi di negara Yaman. Dan ini tak wujud di negara Yaman lah. Mazhab kekal berada di Zabid dalam situasi yang agak terbatas. Mazhab Syi'i tersebar ke seluruh negara Yaman termasuk Sana'a, Zimar dan kawasan-kawasan di sekitarnya sehinggalah ke yang kurun yang ke-11 hijrahnya. Jadi banyaknya mazhab Syi'i lepas tu tersebar. Setelah itu mazhab Al-Hadawi yang berpegang oleh imam-imam mazhab Zaidiyah. Ini mazhab Zaidiyah lah. Mazhab Al-Hadawi mulai tersebar di kawasan tersebut. Yaman ketika mengalami perpecahan jelas. Mazhab Syi'i tersebar di bahagian Yaman utara termasuk Tihamah, Jabaliyah, Al-Jund dan juga Makhalif Ab, Hajariyah, Al-Bayda, Ma'rab dan Al-Juf. Ini nama tempat-tempat hak terima mazhab Syafi'i ni. Manakala Yaman Selatan kesemuanya berpegang dengan mazhab Syafi'i. Tadi Yaman Utara, Yaman Syafi'i dan tidak terdapat langsung mazhab Al-Hadawi dan Zadiyah pun tak ada satu. Cuma dia pemerintahnya mazhab Zadiyah . Selain daripada kawasan yang nyatakan di atas adalah dikuasai oleh mazhab Al-Hadawi, ia terbentang daripada Sa'dah Utara sehinggalah ke Tarim dan kawasan sekitarnya. Ini mazhab Zadiyah pula. Ini merupakan gambar ringkas tentang perkembangan mazhab fiqh di negara Yaman. Namun begitu, satu hakikat yang tidak boleh dinafikan ialah pendukung Alkitab dan As-Sunnah di negara Yaman. Dan anti-tasawuf mazhab masih kekal berterusan di negara tersebut . Oleh sebab itu timbulnya Imam Ibn Amir San'ani .
begitu kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram ni, kerana mentaliti masyarakat Yaman masa tu anti ta'assub mazhab, anti ta'assub mazhab yang kuat lah. Bahkan dia lah seolah-olah jadi pencetus peringkat dunia lah untuk anti ta'assub mazhab dikatakan asal mazhab Zaidiyah, tapi duk syarah kita, duk pengaji, duk syarah kita mazhab Ahlussunnah wal Jamaah lah, bukan Syiah. Begitu juga Asy-Syaukani dia, anak burik Siddiq Hasan Khan, macam-macam lah. Syaukani pengarang Nailul Awtar syarah kepada kitab hadis hukum Ibn Taymiyah lah. Golongan ini tidak pernah pupus meskipun mazhab fiqh yang lain banyak tersebar di negara Yaman lah. Ia masih hidup meskipun lemah buat seketika tertentu dan suaranya hampir hilang. Dia masih wujud terutama sekali di kawasan-kawasan Zaidiyah pun wujud lagi dah. Segolongan ulama mujtahidin muncul menolak ta'liq. Ulama mujtahidin muncul di Yaman ni. Mereka mempunyai kesan yang besar terhadap ilmu dan ulama. Antara tokoh tersebut ialah Muhammad bin Ibrahim Al-Wazir, Saleh bin Mahdi Al-Muqbili, Al-Hasan bin Ahmad Al-Jalal, Muhammad bin Ismail San'ani, Ibn Amir San'ani ke tidak? Dan Muhammad bin Ali Syaukani, Imam Syaukani lah, tokoh-tokoh besar yang membawa revolusi ilmu lah. Ijtihad yang berlaku dalam mazhab Syi'i amatlah sedikit dah. Punca banyak muncul ulama mujtahid dalam kawasan Zaidiyah adalah kerana dalam mazhab Hadawi, mazhab dari Syiah Zaidiyah ni kira, mereka mengekalkan pembukaan pintu ijtihad. Asal-asal dia Zaidiyah ni ijtihad ni tidak tertutup pintu lah. Pintu ijtihad terbuka menyebabkan ulama dia tu budaya masyarakat ulama dalam kerajaan Zaidiyah, Syiah Zaidiyah di Yaman itu jadi terbuka. Menyebabkan keterbukaan itu mereka terima habis. Bahkan pengaruh besar mazhab Ahlussunnah, mazhab Pak ni langsung habis dalam mazhab dia. Mazhab Syiah Zaidiyah asal tu tergelerai dah. Itulah yang terjadi kepada As-Suhud Ibn Amir San'ani dan Imam Syaukani lah. Dan ada lagi lah. Dia kata ni Muhammad bin Ibrahim Al-Wazir apa tu. Bahkan mazhab ini mengharamkan penutupan pintu ijtihad di beberapa tempat. Jadi dan mazhab dia tu mengharam, tak boleh kata pintu ijtihad tertutup. Ini berbeza dengan mazhab-mazhab lain yang menutup pintu ijtihad selepas kurun yang keempat. Mereka mendakwa orang yang melakukan ijtihad tersebut sebagai orang yang jahil atau murtad, menyeleweng. Sahabat had tu lah, mazhab-mazhab lain tertakut. Boleh keluar mazhab lah ada ijtihad. Menyebabkan tak kembali lah ilmu tu kurang berkembang. Sebab itu kajian ulama hak terbuka ni, Ibn Amir San'ani ke Syekh Syaukani ni jadi terbuka lah, menyebabkan revolusi dia. Bahkan dia pengaruh dia seluruh dunia, termasuklah di Mesir dia, di Syria, di mana-mana justis seluruh dunia ada asas pengaruh daripada Syaukani lah. Begitu juga di Diobandi Terasin mazhab Alul Hadis, asal dia mazhab Hanafi dah, tapi kena perkembangan ilmu tu mereka jadi terbuka pemikiran. Akhirnya asal di mazhab Hanafi, terbukanya mazhab yang tidak terikat dengan mazhab Hanafi. Mereka macam terima belaka mazhab, bukan tolak mazhab, benar mereka terima belaka semua mazhab sehingga capo gaul tengok hujah yang paling kuat yang mereka belajar dah. Okey, aliran akidah yang lain lah. Lepas aliran fiqh, aliran akidah tasawuf apa kita baca dah, aliran akidah yang lain yang timbul di Yaman dah. Penduduk Yaman pada awalnya berpegang dengan manhaj salaf. Dan pegangan ini berterusanlah sehingga ke hari ini pun ada dah. Ya, dulu lagi Pahlawan ni tak bererti manhaj salaf. Bukan Syariah Maturidiyah ataupun manhaj Aristotle. Manhaj as-salafus salih merupakan manhaj yang berjaya, sistem metod pengajian yang berjaya dan manhaj sistem metod yang menang. Ia merupakan aliran asal yang menjadi pegangan penduduk Yaman. Manhaj-manhaj lain yang muncul selepas itu hanyalah manhaj yang baru muncul di negara tersebut. Manhaj salaf merupakan manhaj umat Islam seluruhnya. Ia bermula dengan para sahabat dan kemudian diikuti dengan golongan tabi'in. Setelah itu muncul golongan sesat yang menyeleweng daripada manhaj ini. Muncul selepas itu golongan Khawarij, Rafidah dan Qadariyah. Setelah itu muncul beberapa golongan yang menyeleweng daripada manhaj salaf. Golongan tersebut kemudian berpecah menjadi berbagai-bagai cabang. Setelah itu muncul golongan-golongan baru yang mempunyai kesan dalam dunia Islam. Antaranya golongan Jahmiyah, Mu'tazilah, Kullabiyah, Al-Maturidiyah dan Asy'ariyah. Tiga golongan yang akhir ini, Kullabiyah, Al-Maturidiyah dan Asy'ariyah, berjaya menzahirkan kesesatan golongan yang sebelum itu, khususnya golongan Mu'tazilah dan Jahmiyah.
Sebab Mu'tazilah Jahmiyah ni tergelerai dah. Dia telah menyerap masuk ke dalam Kullabiyah, Maturidiyah, Asy'ariyah lah sebenarnya dah. Dan sebab itu kalam nafsi itu semua tu asal daripada Quran. Quran tu apa, kalamullah ghairu apa, Quran tu apa kata, bukan makhluk lah, makhluk lah dah. Quran tu makhluk ke apa tu, gitu dah timbul dah. Pasalnya kalam nafsi tu hak Allah ni semata ada dah. Hak Quran ke apa ni bukan daripada apa azali lagi dah. Sebab Allah ni tak boleh hadas, tak boleh baru mengikut kaedah pengajian Asy'ariyah ilmu kalam hak mutaakhirin lah. Mutaqaddimin juga dah. Mutaqaddimin Quran kalamullah serupa dengan mazhab salah juga ni. Oleh sebab itu mereka ni tidak berani mengajar mana kitab-kitab yang asal, kitab Abu Hasan Asy'ari, kitab Maqalat Islamin, kitab Ibanah an Usulid Diyanah, kitab-kitab yang asal. Memang kalau ada kata-kata yang tuduhlah Wahabi memalsukan kitab tu, perubahan tu sikit sangat. Kita tengok berapa cetakan tu lepas ada perubahan, maksud tak lagi pun dah. Ni tangan saja sebut, ni 2 tangan dah. Bahkan hang sebut 2 tangan tu lebih banyak cetakan, lebih banyak lah kalau kira tak. Tapi gitulah dah. Tak apalah tu nak ceritanya. Itulah sebab itu sepatutnya tak, kenapa takut sangat dah. Sepatutnya zaman Asy'ariyah ni dia guna akal, hukum akal kuat sangat dah. Sepatutnya berani mensyarahkan kitab Ibanah Usulid Diyanah. Kalau ayat ada permasalahan ayat hak sagana. Kenapa kitab Maqalat Islami sama juga dengan kitab Ibanah? Dan lepas tu ada kitab Ahlus Saghar, apa banyak lagi lah kitab-kitab yang hampir sama je dengan kitab-kitab lain yang disandar kepada Abu Hasan Asy'ari oleh ulama zaman berzaman, dibukti dalam kitab-kitabnya bertebaran seluruh dunia, termasuklah kitab-kitab pendukung Asy'ariyah sendiri, Imam Bahaqi, Imam Gapo pun ada belaka di kitab mereka ayat yang sama dan kitab-kitab yang ada lah yang disandar kepada Abu Hasan Asy'ari. Tak apalah, ceritanya gitu dah. Kedua-duanya dikaitkan dengan ilmu kalam lah. Asal-asalnya masalah nak guna metod cara sains kononnya tak. Tu zaman dulu sains hebat tu, cara hukum akal dah. Akal 10 ke apa dah daripada Aristotle. Tapi benda kita zaman dulu ketinggalan dah. Duk jauh ke akal, duk jauh ke sains. Saintifik tu lebih hebat pada zaman sekarang ni dah. Berbanding ilmu kalam, ngoyak-ngoyak dak zaman tu nak buat benda canggih ni payah. Duk ngoyak kuat, ngoyak benda metafizik masalah nah. Tokoh-tokoh besar ketiga-tiga golongan yang akhir ini berusaha kembali kepada sumber yang asal dan suci dah. 3 golongan ini cubalah kembali pada sumber asal dan suci. Kesan ilmu kalam tidaklah memberi kepada Imam Ibn Qalab dan Al-Maturidi. Kedua tokoh tersebut berjaya bersihkan diri mereka daripada berbagai-bagai amalan bid'ah dan akidah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Meski tidak dinafikan kesan golongan Mu'tazilah, sedikit sebanyak masih terdapat pada diri mereka. Tak apalah yang pentingnya. Sebenarnya Asy'ariyah ke Maturidiyah ke Kullabiyah ke, sebenarnya mereka ni tokoh-tokoh besar, mereka cuba keluar daripada pemikiran-pemikiran falsafah ilmu kalam Aristotle ni, tapi ada masih meninggal lah. Ada sikit-sikit nak gana pasal asal ada dah tertanam mengaji kecil dah. Tapi sekurangnya banyaklah buat supaya kembali. Bahkan tokoh-tokoh besar dah Ar-Razi dah, Imam Ghazali dah, Imam Juwaini dah, banyak yang kira di akhir umur mereka kebanyakan mereka kata nak kembali kepada akidah orang awam lah. Akidah salaf nah. Tak payah mikir pelik-pelik dah. Tak payah fikir pasal zat Allah SWT dengan kaedah ilmu Aristotle. Asal payah dah. Allah ada menafikan tiada beli ayat gitu dah. Jadi payah beli. Kononnya orang peringkat tinggi mikir tapi membengong ke orang awam. Bahkan bukan orang awam. Ulama sebesar Ar-Razi dah, besar Imam Juwaini pun bengong dak main ayat balik dah. Tak apalah. Imam Abu Hasan Asy'ari pun mempunyai 3 pusingan hidup beliau. Pertama, berpegang dengan mazhab Mu'tazilah yang diketuai oleh bapa tiri beliau sendiri, iaitu Abu Ali Al-Jubai. Abu Al-Jubai ini saudara kepada Abu Hasan Asy'ari. Dia mengaji situ dan selama 40 tahun dah Abu Hasan Asy'ari dak berpegang kepada mazhab Mu'tazilah 40 tahun dah. Yang berkahwin dengan ibunya lah, pak tiri dia dah, menjadi penjaga beliau daripada kecil lagi, duk jaga dia sampai aku pera besar duk mengaji.
40 tahun lah dia berpegang dengan mazhab Mu'tazilah tu Abu Hasan Asy'ari. Kedua berpegang dengan jalan diketengahkan oleh Ibn Kullab dan para pengikutnya. Jadi orang tengah. Ni Ibn Kullab ni antara orang yang cuba menggabungkan antara kaedah metod cara hukum akal Aristotle tu ke dalam ahli sunnah lah. Dia nak gabung, dia kata hebat ni ilmu ni, cara memikir ni, ayat belit ni hebat dah. Jadi kena cubalah integrasikan supaya tidak meninggalkan ilmu kalam. Jadi kita tengok tengah-tengah nah sederhana dak Ibn Kullab. Ketiga, kembalinya beliau ke jalan as-salafus salih yang dizahirkan dalam karyanya Ibanah an Usulid Diyanah, Maqalat Islami dari Risalah ila Ahli Saghar. Ni lah. Ini kitab yang Maqalat Islami, Risalah ila Ahli Saghar. Tak ada pula orang kata dia ni ada penyeleweng lah nak di tokok tambah oleh Wahabi dak. Hak dok gagal nak Ibanah an Usulid Diyanah. Tapi kalau kita tengok perbandingan cross check dah macam isu pasal tarikat Naqsyabandiyah lah. Ustaz engku dia kata tak boleh pakai Syekh Hisham Al-Qabbani dah. Padahal Hisham Al-Qabbani ni lebih kali kira lebih lama, lebih sai rapak yang muda lagi dengan Syekh Nazim Al-Qubrusi dah. Syekh Adi tu anak kau dia Syekh Syekh Nazim tu lah, anak dia dah. Dari segi ngaji, dari segi ilmu pun kita tengok kurang jauh dah. Hebat Syekh Al-Qabbani dah. Tapi dia memanglah dia serah khalifah kepada tarikat Naqsyabandiyah tu kepada Syekh Adi, anak dia tu. Tapi kalau kita tengok gambar hak pelik-pelik tu berat lagi. Hak perempuan seksi ke gapo tu banyak kepada golongan Syekh Adi lah. Hak dia yang diangkat oleh tarikat Naqsyabandiyah yang dikata khalifah kepada Syekh Nazim tu. Hak tu berat lagi dari segi zahir, dari segi seksi, perempuan seksi tu apa dah. Tapi kalau dari segi ilmu, kalau kita tengok karangan kitab Syekh Al-Qabbani dengan Syekh Adi tu tak jauh langit bumi lah, hebat dengan Syekh Al-Qabbani dari segi tulisan dah. Tapi nak jabuinya apa yang ditulis oleh, kalau kita buat cross check dalam seluruh dunia, dari seluruh kitab pendapat anak-anak murid Syekh Naqsyabandi, kita akan dapati buku-buku yang dikatakan tak ada SBN tu, hak tu lah sebenarnya betul dia. Bukan hak dia kata Syekh Adi yang anak dia tu hak peringkat kedua-menang tu dah. Bukan. Syekh Hisham Al-Qabbani tu memang kata walau tak jadi khalifah pada tarikat Naqsyabandiyah, dia lebih sebenarnya lebih berautoriti berbanding dengan anak dia Syekh Adi, walau menerima khalifah, jadi khalifah, dilantik sebagai khalifah kepada tarikat Naqsyabandiyah kerana keturunan sahaja dah. Segi ilmu jauh lah Hisham Al-Qabbani dah. Tak apalah, yang pentingnya kalau kita buat cross check kita dapati memang semua yang dijadikan rujukan oleh Ustaz Salman Ali tu jauh lebih kuat dah berbanding dengan orang yang tak dikenali dalam ahli majlis fatwa Negeri Sembilan lah. Tak tahu siapa-siapa dah. Ada tak apalah, nak bunyi begitulah. Begitu juga Ibanah Usulid Diyanah ni, kalau kita banding dengan kitab Maqalat Islamiyah dari Risalah ila Ahli Saghar tu, ada persamaan, ada ayat-ayat dia, ada nada bunyi atau bentuk ayat-ayat Imam Abu Hasan Asy'ari yang sampai sama dah. Yang kita kata tak mungkinlah ini berlaku kebetulan, melainkan ini mungkin dari pengarangan yang sama lebih kuat dah. Ada setengah orang menafikan dua peringkat terakhir yang dilalui oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dah. Ada kata dia ni masih lagi dalam Mu'tazilah nah. Tapi kita tengok kitab tu memang dia kembali, dia kata dia nak ikut akidah Imam Ahmad Ibn Hanbal lah. Kebanyakan orang yang mengikuti beliau adalah ketika beliau berada pada peringkat kedua. Jadi ramai ni peringkat kedua tu Kullabiyah tu, anak-anak murid kepada Abu Hasan Asy'ari ni, dia tidak ikut hak tok guru dia terakhir dia, pendapat tok guru terakhir, tapi ikut pendapat tok guru dia pada peringkat yang kedua. Mereka pada hakikatnya yang sebenarnya adalah mengikut mazhab Kullabiyah atau hampir dengannya, dan bukan berada di atas landasan as-salafus salih yang asalah. Dia dikenali selepas itu, terutama selepas fitnah khalqul Quran, fitnah Al-Quran ni makhluk lah. Jadi Mu'tazilah tekan habis ulama ahli sunnah seluruh dunia ni ditekan, dan termasuklah Imam Ahmad Ibn Hanbal, siapa dia rotai, siapa nak cabut kain ke apa, siapa di penjara dah. Jadi itu kisahnya nak kata takut dia ni niat yang ikhlas kononnya. Kalau Quran tu kata makhluk, jadi ada benda baru dah, Quran baru berlaku, berada dah. Jadi dia anggap benda tu jadi makhluk, nak tanzih ke Allah. Lepas tu dia kata Al-Quran ni khalq Quran makhluk, bukannya qadim lah, bukan zat Allah. Mereka lebih banyak dikenali sebagai mazhab Ahmad Ibn Hanbal atau golongan Hanabilah.
Bukan Imam Ahmad sahaja yang sebenarnya yang berada di atas landasan tersebut. Bahkan juga melibatkan kesemua imam-imam ahli sunnah wal jamaah dan imam-imam ahli hadis semuanya serupa ni Imam Ahmad dah. Nak tahu mana kita nak cari kitab-kitab lama lah. Kalau kita cek-cek tak ada hak kecek style ilmu falsafah, ilmu kalam ni tak. Kecek belik-belik ayat ni tak. Imam Syafi'i kau marah benar Imam Syafi'i marah ke ilmu kalam ni tiba-tiba. Hak mengaku mazhab Imam Syafi'i ni. Nah. Bahimna ilmu kalam tak usah dia rujuk kepada kitab-kitab Imam Syafi'i asal dah. Akidah Imam Syafi'i. Takkan Imam Syafi'i tak ada akidah dah. Yang paling ketara sekali ialah Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah. Kecuali dalam beberapa persoalan berkaitan iman. Iman lah ada perkataan iman ni. Adalah tak? Ada sedikit khilaf. Tu pun bukan keedah ilmu kalam sangat. Lagu nak sikit-sikit dah. Ramai dalam kalangan ulama hadis. Imam fiqh, ahli-ahli tafsir adalah dalam kalangan ahli sunnah. Dan para pengikut as-salafus salih. Ada sebahagian daripada mereka terpengaruh dengan pandangan golongan Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah yang mutaakhirin dah, bukan hak asal bahasa Asy'ari dah. Asy'ariyah mutaakhirin ni dia telah terpengaruh dah. Dunia ilmu ni kadang-kadang kita telajak terbuka masuk pemikiran lain masuk dah. Gitulah kitanya. Terutama sekali dalam mentakwilkan berapa sifat Allah SWT sedangkan bahasa Asy'ari sendiri tidak takwil dah. Namun itu tidak pernah menjadikan mereka berfahaman Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Ini berbeza sama sekali dengan golongan Asy'ariyah mutakallimin dan Al-Maturidiyah mutakallimin. Kalau kita tengok mutaqaddimin Asy'ariyah Maturidiyah mutaqaddim mereka awal mereka ada perbahasa tertentu tu. Tapi kalau kita tengok dia tidak menafikan Allah di atas arasy nah. Tidak menafikan Allah ada tangan ke apa ni, dia terima seadanya dalam nas. Dia tidak takwil lah. Dia tidak kata kalau tak takwil gak jadi kafir mujassimah tak kata gitu dah. Itulah Asy'ariyah mutaqaddimin dan Maturidiyah mutaqaddim. Tapi yang terakhir ni Asy'ariyah mutakallimin dan Maturidiyah mutakallimin yang akhir ni ya banyak takwil lah. Golongan ini banyak mendahulukan akal berbanding dengan nas. Mereka juga banyak merujuk kepada kaedah mantik dan ilmu kalam daripada metod hukum akal Aristotle lah. Daripada terjemah-terjemah kitab ni guna kaedah mantik tersebut mengatasi Alkitab dan As-Sunnah. Gitulah. Kita dah terbuka dah. Peranan kerajaan As-Salihiyah dalam penyebaran aliran kuburiyah. Dalam sejarah negara Yaman tidak pernah wujud kubur yang diagungkan. Tu asal-asal tak cari kubur masa tu dah. Dah kira Nabi Hud mana. Dah lama dah apa masa tu tak timbul isu kubur Nabi Hud dah. Dan tidak ada dibina masjid di atasnya sebelum pertengahan kurun kelima. Kecuali dah kubur yang dikenali dengan nama kubur Asy-Syahidah ini, iaitu kubur Kusam dan kubur Abdurrahman. Tak timbul kubur Nabi Hud dah. Dan kubur Kusam dan kubur Abdurrahman. Kedua-duanya adalah anak Ubaidillah bin Abbas Al-Abbas radhiyallahu anhu. Kedua-duanya telah dibunuh oleh Busr bin Arta'ah bagaimana Muawiyah di negara Yaman. Itu cerita wallahu a'lam betul ke tak dah. Busr dihantar oleh Muawiyah pada tercetusnya fitnah antara beliau dengan Ali radhiyallahu anhu. Kita perhatikan ada Muawiyah di atas, bawah tu Muawiyah. Macam mana Muawiyah boleh kontrol Ali Yaman bawah dah. Itu kau tak tahu dah. Setakat ada ni pemerintah di Hijaz masa tu dah. Muawiyah ni di Syam ni. Apa jadi ada orang dia ni? Tak tahulah. Ada yang menyatakan sebuah masjid dibina di atas kedua kubur tersebut. Itu kita boleh pelik dah. Ini disebut oleh ahli sejarah mutaakhirin Yaman. Bukan mutaqaddim, mutaakhirin Yaman dah. Seperti Al-Jundi. Sebagaimana dilaporkan oleh Al-Khazraji. Meskipun demikian tidak terdapat keterangan bila dan siapa yang membina masjid tersebut secara tepatnya. Ada juga dalam kalangan ahli sejarah Yaman seperti Saif tidak menyebutkan wujud bangunan di atas kubur. Kedua-dua kubur anak Ubaidillah berkenaan. Jadi ada kata tak ada pun dah. Ahli sejarah Yaman lain Saif kata tak wujud pun dah. Okey, kuburan besar ahli keluarga Al-Salihiyah ni pemerintah lah tak? Jadi masalah pemerintah ni dia besar kubur dia kerek berlaku dah macam terjemahan agak apa dah. Firaun tu kubur dia besar dia, piramid dia dah. Kuburan besar ahli keluarga As-Salihiyah pemerintah dia. Kerajaan As-Salihiyah Al-Ismailiyah di Yaman kerajaan Syiah Ismailiyah begitu terpengaruh dengan kerajaan Fatimiyah Ubaidiyah di Mesir. Jadi ada hubungan diplomatik dan terpengaruh lah. Kerana kedua-duanya sama-sama kerajaan yang berakidah Syiah Ismailiyah. Oleh kerana kerajaan Ubaidiyah banyak menyebarkan fahaman kuburiyah di Mesir. Mesir banyak dah masa tu. Mesir ni kuat lagi. Lepas dah ni kuat Mesir lagi. Kubur besar ni tak. Berbanding di
Yaman. Cuma Yaman ni kuat pengaruh dia lah ni, kuat dia pengaruh. Kerajaan As-Salihiyah di Yaman juga mengikut rentak yang ditunjukkan oleh kerajaan tersebut. Mereka dianggap sebagai pengasas kepada fahaman kuburiyah di negara Yaman. Kerajaan Syiah Ismailiyah. Syiah berat lagi daripada Syiah Isna Asyariyah. Syiah Imam 12, Syiah di Iran tu kuat berat lagi ni lah. Seterusnya kuburan Ar-Ra'sain. Ketika Bani An-Najah membunuh Ali bin Muhammad As-Salihi dan saudaranya, mereka telah memotong kepala kedua-dua orang itu lalu dipacak di Zabit di hadapan khemah. Isteri As-Salihi bernama Asma binti Syihab. Ketika Raja Ahmad bin Ali As-Salihi menyerang Zabit bagi menyelamatkan ibunya daripada tawanan dan merampas kembali kerajaan ayahandanya, beliau menurunkan kedua-dua kepala tersebut dan mengebumikannya. Setelah itu beliau membina satu bangunan di atasnya. Dia anak dia lah balas dendam ni. Buat bangunan ni. Buat apa? Kubur besar lah ni. Kuburan keluarga As-Salihiyah di Sana'a. Di Ra'sain dia. Ni Sana'a pula. Ketika Raja Ali kembali ke Sana'a, beliau telah membakar semula kubur bapa dan bapa saudaranya dan membawa kedua-dua jenazah itu di dalam keranda ke Sana'a. Dan seterusnya mengebumikannya di sana pula di Sana'a. Setelah itu beliau mengarahkan satu bangunan dibina di atas kubur tersebut. Beliau mengikuti jejak langkah yang dilakukan oleh Raja Al-Mu'iz Al-Fatimiyah, Raja Syiah Ismailiyah lah, Batiniyah, yang membawa tulang-temulan nenek moyangnya daripada Maghribi ke Mesir. Ketika beliau berpindah daripada Maghribi ke Mesir, ni asal kerajaan Syiah Fatimiyah ke Syiah dapat Ismailiyah ni tak, yang daripada Maghribi ni dia bawa ke Mesir dah. Jadi kerajaan Fatimiyah ni, jadi dia bawa lah ke tulang nenek moyang mereka dah. Seterusnya beliau membina atas kubur mereka satu bangunan yang terkenal dengan nama Turbah Az-Za'faran. Ni di Sana'a dia. Lepas tu kuburan Sayyidah binti Ahmad di Masjid Jabalah. Sayyidah binti Ahmad di Masjid Jabalah. Di Yaman belakang dia. Sayyidah binti Ahmad meninggal ketika berumur 92 tahun. Dan dikebumikan di Masjid Zi Jabalah di sebelah kiri kiblat masjid tersebut, dalam sebuah rumah yang bersambung dengan masjid itu. Pada masa hayatnya, beliau lah yang melakukan kerja-kerja mengimarahkan masjid tersebut. Kuburnya terletak dalam rumah tersebut. Kubur dia tu rumah dia. Kuburnya diziarahi oleh berbagai-bagai golongan orang baik, masyarakat awam maupun orang-orang berilmu. Jadi ustaz tu guru. Cuma kuburnya bukan saja diziarahi oleh yang ditimpa kezaliman, hajat, nak minta hajat ke apa, sakit tubuh badan atau ditimpa suatu bala bencana. Mereka yang datang menzarahi itu memohon syafaat dengan kubur tersebut kepada Allah SWT untuk melepaskan apa yang mereka hadapi tersebut lah. Minta hajat, minta juga, untuk gapa-gapa lah, ada berkat lah, hajat lah dah. Nak perasa nak nikah gapa habis lah. Orang juguh lah ni, orang juguh, tak walitin kita kata lah. Sayyidah binti Ahmad. Kuburan Al-Abbas. Kuburan ini menurut Saif terletak di kawasan Asnaf Khawlan, sebelah timur bandar Sana'a. Tengah main sini gagal. Main kat mana? Main kat TV. Kuburan ini menurut Saif terletak di kawasan Asnaf Khawlan. Main lain. Main lain. Bawa adik main lain. Kuburan ini menurut Saif terletak di kawasan Asnaf Khawlan, sebelah timur bandar Sana'a. Aduh, adik gagal pula dah. Banyak lagi tak? Kuburan Al-Abbas lepas dah. Kuburan Al-Abbas ni, kuburan ini menurut Saif terletak di kawasan Asnaf Khawlan, sebelah timur bandar Sana'a. Di sebelah kanan jalan antara Sana'a dan Khawlan Al-Tayyal. Jaraknya daripada bandar Sana'a ini ialah lebih kurang 20 meter. 20 meter kali tak? Dekat-dekat main 20 meter tak? 20 km kali tak? Khawlan Tayyal dengan bandar Sana'a lah. Asnaf Khawlan. Asnaf Khawlan dengan itulah dengan apa? Sana'a, bandar Sana'a 20 km dia. Kuburan tersebut terletak dalam sebuah masjid. Al-Abbas tersebut adalah seorang yang tidak dikenali, tak tahu siapa-siapa lah. Macam Badawi dulu pun tak tahu siapa-siapa juga. Orang buat cerita lepas tu lah.
Binaan di atas kubur menunjukkan ia dibina pada tahun 519 Hijrah. Lama dah lah. Tarikh ini menunjukkan ia dibina pada zaman pemerintahan Permaisuri binti Ahmad As-Solihi lah. Itu raja ni lah. Kerajaan Syiah juga lah. Pembinanya ialah Musa bin Muhammad Al-Qutbi. Setengah ahli sejarah menyatakan beliau merupakan salah seorang sultan beraliran sunnah yang hidup pada zaman tersebut. Ada kata gitulah. Kemudian kemungkinan juga beliau seorang amir atau ketua kabilah tetapi diberikan gelaran sultan. Mungkin juga dah. Walau bagaimanapun bagi Syekh Hasan Muallim, tanggapan yang menyatakan ia dibina oleh sultan beraliran sunni tidak dapat terima. Yang lebih logik untuk terima akal ialah beliau kemungkinan seorang gubernur kerajaan As-Salihiyah. Hal tersebut dilihat kepada bentuk binaan kubur tersebut yang ternyata lebih mirip kepada kubur-kubur yang digunakan oleh pemerintah As-Salihiyah lah. Kubur-kubur orang keturunan raja Salihiyah lah. Kubur Syiah. Lepas tu kuburan Ibrahim Al-Hatim, kuburan Hatim Al-Hamidi. Ibrahim Hatim Al-Hamidi merupakan penyebar faham Syiah Ismailiyah di Yaman. Syiah Ismailiyah di Yaman ini disebarkan oleh Ibrahim Hatim Al-Hamidi. Kuburnya terletak di kampung Al-Hatim dan dianggap sebagai kubur orang yang berfahaman Ismailiyah, Daudiyah, Buhrah yang banyak diziarahi pengunjung. Penziarahnya lebih 15,000 orang setahun. Terutama sekali daripada India dan Pakistan. India dan Pakistan ni kuat lah beri ni kubur ni. Ibrahim bin Hatim merupakan pengarang buku Kanzul Walad. Kitab dia tu tahulah pasal apa dah. Peranan Sultan-Sultan Yaman dalam membina bangunan di atas kubur. Antara faktor yang mendorong pembinaan bangunan dan kubah besar di atas kubur ialah peranan yang dimainkan oleh Sultan-Sultan yang pernah memerintah Yaman. Tujuannya adalah untuk menunjukkan gah kerajaan. Kubur besar, gah kerajaan. Dan kehebatan pengaruh Sultan tersebut. Fir'aun kat bina piramid. Kubur dia ni. Ni buat bangunan ni. Setelah meninggal dunia dah. Jadi selepas dia meninggal dunia, tunjuk pengaruh hebat tu. Kubur dia pun hebat juga dah. Hal ini ditegaskan oleh Al-Maqrizi ketika menjelaskan tentang pembinaan bangunan di atas kubur yang dilakukan oleh keluarga Qalawun di Kahirah. Sehubungan dengan itu, pembinaan kebanyakan bangunan di atas kubur di Yaman adalah dipelopori oleh keluarga sultan. Kubur besar ni sultan je masa tu dah. Kubur besar yang dipercayai mempunyai bangunan besar di atasnya yang wujud di negara Yaman secara mutlak ialah kubur Az-Ziyadain yang dibina oleh hamba mereka berdua bernama Najah. Setelah menurunkan jenazah mereka berdua daripada dinding tempat kedua-duanya digantung. Selain itu, Sultan As'ad bin Wa'il adalah merupakan sultan pertama yang dikebumikan dalam Masjid Ad-Diyar As-Syafi'iyah. Jadi, Masjid Ad-Diyar As-Syafi'iyah tu, Sultan As'ad bin Wa'il. Kubah pertama dibina di atas kubur di Hadramaut ialah kubah Sultan Mas'ud bin Yamani. Sultan raja juga lah. Kubur di Hadramaut lah. Hadramaut tu, ialah dekat Natarim tu lah. Kuasa dia lah. Jadi Hadramaut tu, kubah dia Sultan Mas'ud Al-Yamani dah. Tu pertama ada kubah lah. Kubah masjid. Tukar masjid dengan kubur dah. Yang meninggal tahun 948 Hijrah lagi lama tu lah. Kuburan-kuburan yang dibincangkan di atas merupakan kuburan yang dibina sebelum berlaku keutuhan kedudukan tasawuf di negara Yaman. Maksud tak ada lagi tasawuf dah. Tasawuf ke tariqat ke gapo ke. Tak ada lagi lah. Yang adanya Syiah tu. Ataupun pemerintah dah. Kebanyakan sultan-sultan kerajaan Ayyubiyah dikuburkan dalam bangunan-bangunan yang mempunyai kubah-kubah khusus. Kerajaan Ayyub pun gitu juga dah. Kubah-kubah khusus. Sultan Al-Mu'izz Ismail bin Taghtakin dikebumikan dalam kubah khas di Zabid yang dikenali dengan nama kubah Khalifah. Kadang-kadang jenazah sultan dikebumikan dalam madrasah dan lain-lain lagi. Pakat nak suruh jadi berkat. Ada setengah tu orang nak kubur berkat kubur. Ni tak. Setengah-tengah tu dia suruh tanah kat masjid ke apa. Nak suruh dia boleh berkat. Orang semaya situ, orang baca Quran situ dah. Macam-macam ibadah di situ. Nak suruh berkat kena kubur dia. Kononnya dibuatlah masjid di kubur dia di masjid dah. Ni pun soal lagi nyakit dah. Peranan Imam Syiah Zaidiyah dalam membina bangunan di atas kubur. Meskipun golongan Zaidiyah peringkat awal melampau-lampau, namun mereka tetap tidak melampaui batasan dalam pembinaan bangunan di atas kubur. Zaidiyah ni melampau dia pun tidaklah. Dah lalu kita kata. Namun begitu setelah berlalu beberapa kurun dan puluhan imam Syiah Zaidiyah muncul. Dan imam-imam dia berganti, silih berganti ni. Mereka mula menyelewenglah dalam persoalan bangunan di atas kubur asal Syiah Ismailiyah dah.
Syiah melampau dah, tiba-tiba terpengaruh dah. Saya dekat-dekat ni dah, KJN ni. Mungkin ada KJN Syiah Ismailiyah, ada kuasa tu Syiah Zaidiyah ni. Jadi terpengaruh. Faktor terbesar yang mendorong pembinaan bangunan di atas kubur oleh golongan Syiah Zaidiyah adalah kerana faktor politik. Dan politik ini lebih besar daripada faktor akidah. Asalnya faktor politik. Kadang kita ni pilih faktor politik, bagi besar kubur lah, bagi apa lah sekali, jadi akidah gitulah. Asalnya politik dah, pertentangan antara Ali ke Syiah Ali dengan Syiah Muawiyah. Syiah belaka ada golongan yang maksudnya puak-puak dah. Dan sekali jadi akidah. Malangnya macam ni lah politik je. Asalnya politik je dah. Ni orang keluar parti politik je, keluar Islam. Nah, ini telah menjadikan politik tu jadi unsur akidah. Padahalnya asal tidak nah. Kerana apa? Kerana telajuk kuat semangat politik ni habis jadi akidah nah. Siapa dia ikut parti dia, golongan dia, parti Islam dia tu akidah kuat. Malangnya kewujudan bangunan di atas kubur dan juga kubur-kubur dan kewujudan penjaga kubur dah. Ada bangunan atas kubur, lepas tu ada kubur-kubur atas kubur, lepas tu ada jaga kubur pun dah. Tok siok kubur dah, tok siok kubur yang mencari makan daripada ziarah orang ramai dan membina kemegahan-kemegahan dan kemasyhuran diri di atas keruntuhan akidah ummah. Jadi, boleh pitih kita buat kubur ni tak? Jaga kubur ni boleh pitih ni. Macam jaga masjid pun ada yang tidak ikhlas dia. Jadi tok siok masjid boleh tupai pitih. Orang ramai dah. Ada yang ikhlas tu tak apalah. Ingat makan minum juga dah. Tapi nak nyambuinya, tak apalah masjid. Dah sikit ni kubur dah. Kubur ni boleh tupai tipu orang kampung, tipu masyarakat untuk beli pitih. Mereka telah menukarkan kubur-kubur tersebut kepada kubur yang disucikan oleh orang awam. Asal kubur biasa dah. Badawi gapo, kita tak tahu kubur mana tiba. Dah, dia mesti banyak juga dah kubur-kubur aku tak tahu siapa asal dia. Lepas tu nak boleh pitih, nak suhu ni setiap kampung mesti ada kubur yang diagungkan, bagulah berkat. Dia kena bala kapur tu dah. Dah. Jadi dan orang-orang yang seumpama mereka lah seperti orang awal lah. Walaupun ustaz pun perangai apa orang kapur ke, apa orang awal kan tipu juga ke penjual, peniaga kubur dah. Mereka telah melakukan perkara yang tidak harus sama sekali diiktikadkan melainkan hanya kepada Allah SWT saja. Asalnya gapo-gapo ni Allah Maha mendengar, Allah Maha mengabulkan doa, Allah Maha mengabulkan hajat dia. Tiba-tiba berasa Allah ni pekak. Dia kena ada perantaraan antara Allah SWT dengan dia. Jadi dia minta dengan Tok Wali yang kira jadi asisten dengan Allah SWT, macam menteri-menteri dengan Allah SWT. Seolah Allah SWT ni macam raja dah. Bodoh pekak raja. Tak dengar dia orang jauh-jauh kena guna orang tengah ni. Yang anggap Allah SWT ni macam makhluk dah. Lepas tu tuduh oleh musyabbih mujassimah. Dia sendiri menganggap Allah tu lemah. Tok Wali tu dia memandak ketahanan nak masalah ni. Demi kepentingan politik imam tersebut memejamkan sahaja mata-mata mereka daripada menegah perbuatan yang dilakukan oleh orang awam di kubur tersebut. Kira-kira masalah politik juga dah. Kerana takut geng tak sokong dia, tak pakah dia, ikutlah dah. Panggil aku tak betul ke apa ceramah rata negeri pun dah. Sebab apa? Sebab orang ni kalau tak bawa dia, ada orang desok dia, baliklah ni. Sek-sek pondok balik. Jadi masalah lagi tu nak. Dia pun masalah lah, kes politik ada, kes politik pun orang sanggup jual akidah. Dah sokong benda-benda karut. Dah. Kerana politik dah, kena politik dah. Dulu macam main dah. Dah. Aruk judi ke pun naik, tak kisah dah lah ni. Mereka sengaja membiarkan orang awam tenggelam dalam lautan khurafat dan syirik demi kepentingan politik lah. Dia guna orang dapat suhu qasidah kau tak. Yang hana-hana, sokong tak. Dia ni tak berapa bini untuk akan tuduh semai best untuk jaga mana dah. Tiba-tiba kes nak dapat sokongan orang agama ni, walaupun khurafat, pasal ada pengaruh, pergi sokong dah. Masuk majlis sekali dah. Dia ke Islami dia dah. Imam Syiah Zaidiyah membina bangunan di atas kubur kerana faktor kepentingan politik asalnya dah. Dan meruntuhkan bangunan di atas kubur juga kerana faktor kepentingan politik. Dia tengok bukan geng dia dah. Bukan orang dia, kubur ni ada besar dah. Tapi bukan dia peracun dah. Bukan kerana agama dan kerana politik dah. Antara bukti yang menunjukkan mereka membina bangunan di atas kubur kerana kepentingan politik ialah sebagaimana yang berlaku kepada Imam Abdullah bin Hamzah. Dia hidup pada akhir kurun yang ke-6 dan awal kurun yang ke-7. Beliau merupakan tokoh pertama yang mensunahkan pembinaan bangunan di atas kubur kepada imam-imam Syiah Zaidiyah. Gitu kata dah.
Sebelum daripada beliau tidak terdapat catatan yang menjelaskan imam-imam Syiah Zaidiyah membina bangunan di atas kubur. Masa tu pun Syiah Zaidiyah pun tak ada bina kubur lah. Ambil bangunan di atas kubur dah. Tapi nak suruh menunjukkan kehebatan imam dia dah. Jadi Tok Wali kata, dia pun imam Tok Guru dia. Ya, kubur-kubur Tok Guru dia pun diperbesar ke sebab untuk mempengaruhi masyarakat. Ini kubur Tok Guru, Tok Wali ni. Bagi Syekh Hasan Muallim, apa yang dilakukan oleh imam-imam Syiah Zaidiyah di Yaman tersebut lebih berbentuk meniru saja apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Ayyubiyah di Mesir. Ayyubiyah ni Mesir ni. Dia pengaruh sufi, pengaruh pun nak tiru dah. Pengaruh Syam dan Yaman yang suka membina bangunan di atas kubur-kubur sultan-sultan mereka. Begitu juga berlaku. Ayyubiyah ke gapa lepas tu tak. Kerajaan Uthmaniyah pun ada unsur-unsur ni lah. Kemungkinan besar faktor pembinaan tersebut dilakukan bagi tujuan menzahirkan gah sahaja dah. Kerana Ayyubiyah, kerajaan Ayyubiyah, so nampak kerajaan Ayyubiyah besar ni, pas kubur dia kena besar dah. Selepas mereka meninggal, sebagaimana mereka mempunyai gah ketika masih hidup lagi dah. Ini dapat dilihat dalam tulisan yang diketengahkan oleh seorang penulis sejarah Yaman bernama Al-Zubairi. Jadi, penulis sejarah Yaman yang besar hebat ni, Zubairi, kata itu buat kubur besar. Bukan nak berkat, saya nak suruh nampak hebat gah. Pengaruh politik. Kubur besar, maksudnya orang itu kerajaan hebat ni. Beliau menyatakan imam-imam Syiah Zaidiyah menyedut harta kepunyaan rakyat Yaman di atas nama zakat. Membendung kebangkitan rakyat di atas nama jihad. Memerangi golongan penderhaka dan membina masjid di atas nama imam. Dengan ditambah di sebelahnya kubur yang mempunyai kubur-kubur yang besar. Yang kononnya boleh mengembangkan pengaruh rohaninya meskipun dia sudah meninggal dunia. Ada pengaruh rohani. Kubur-kubur ni ada kaitan dengan pengaruh rohani ni. Kita sudah sini. Imam Abdullah di atas telah pergi jauh, lebih jauh lagi. Beliau bukan sahaja membina bangunan di atas kubur, bahkan juga telah berpesan supaya membina satu binaan di atas kubur apabila beliau meninggal dunia. Dipesan pula kena ada binaan, ada kubur ke apa dah. Beliau berpesan supaya dilakukan demikian berdasarkan galakan yang dibuat oleh seorang imam Syiah Zaidiyah. Jadi dia pesan-pesan ni Imam Abdullah, Tok Guru dah Imam Abdullah ni. Dia ada ayat cerita Tok Guru dulu lagi. Tok Guru sebelum dia tu Imam Syiah Zaidiyah tu suruh buat besar kubur dah. Dan ugutan yang dilakukannya ke atas penduduk Lasaf. Ugut. Tak buat besar kubur, nak bala dah. Di mana saudaranya Ibrahim bin Hamzah di kapal tersebut ketika memerangi golongan Ayyubiyah. Okey, nak berlawan dengan golongan Ayyubiyah ni, kerajaan lain dah. Dia pun besar kubur dah. Imam Abdullah bin Hamzah telah menulis surat kepada penduduk kapal tersebut supaya membina satu binaan besar di atas kubur Ibrahim. Dan jika tidak mahu berbuat demikian, beliau akan mengambil jenazahnya untuk ditanam di tempat lain. Siapa gitu ugut dah. Menurut Syekh Hasan Muallim, imam bukan sahaja bertindak sedemikian, bahkan beliau mencari penawar daripada tanah tempat Ibrahim terbunuh. Berkat kita kata anak dah tempat kena bunuh. Hasan Hussein tu Karbala tu bukan berkat anak dah. Pokok ni masalah rasa suka, baca suka ambil berkat pula dah dengan tempat-tempatnya dibunuh cucu Rasulullah. Begitu juga sini. Tok Guru dia Ibrahim terbunuh situ kira berkat pula dah. Meminta pertolongan daripada tanah tersebut dah. Dan juga memohon hujan dengan kubur tersebut. Imam berkenaan berbuat bukan kerana beliau mengiktikadkan kubur mempunyai kelebihan sebegitu rupa. Sebaliknya kerana ingin menonjolkan kehebatan dan mengangkat kedudukan kubur saudaranya. Suruh nampak hebat lah. Adik-beradik dia ni dah. Tok Guru hebat. Adik-beradik dia keramat Tok Wali juga dah. Imam kedua Syiah Zaidiyah yang melakukan perkara yang sama yang dilakukan oleh Imam Abdullah ialah Imam Yahya bin Ahmad Hamiduddin. Yang telah memerintahkan kabilah Arhab supaya membina satu peti dan kubur di atas kubur Imam Ahmad bin Hashim Al-Wisi. Atas kubur Imam Ahmad bin Hashim Al-Wisi yang meninggal pada tahun 1299 Hijrah. Peringkat baru ni lah kini. Begitu juga di atas jenazah yang dikebumikan di Darul A'la di kawasan Arhab dengan tujuan untuk mengambil keberkatan, ambil berkat Tok Guru ni lah, Tok Wali ni. Beliau mengancam jika mereka tidak mahu berbuat demikian, beliau akan memindahkan jasad dalam kubur tersebut ke tempat yang lain. Penduduk Arhab terpaksa akur dengan kehendak imam tersebut. Mereka membina satu kubur dan meletakkan satu peti di atas kubur tersebut. Apa yang dilakukan beliau itu lebih berbentuk menjaga kepentingan politik dan bukan kerana mengiktikadkan kubur tersebut mempunyai kelebihan tertentu. Tak cara kelebihan ke apa dah. Kepentingan politik yang benarnya. Tidak lama kemudian anaknya Imam Ahmad bin Yahya mengambil tindakan memusnahkan kubur-kubur wali dalam kalangan ahli sufi yang terdapat di negeri-negeri yang bermazhab Syi'i. Jadi dia ni kubur Syiah. Jadi kubur-kubur besar Tok Wali lain tu nak kubur dia, nak peracun dia dah. Jauh pula dah.
Cuma kubur dia kena besar lagi daripada kubur lain lah. Itu dia berkacu kubur di Yaman yang bermazhab Syi'i ni. Keterangan di atas menjelaskan berbagai-bagai bentuk tindakan yang dilakukan segelintir Imam Syiah Zaidiyah, Tok Guru, Tok Wali ni Syiah Zaidiyah berkaitan pembinaan di atas kubur dengan tujuan menjaga kepentingan politik asalnya. Meskipun menimbulkan kecacatan yang besar terhadap akidah pegangan orang-orang awam dan orang-orang yang seumpama mereka, tak kisah dah cara dah. Perkara ini turut dijelaskan oleh Imam Syaukani tentang apa yang berlaku kepada kubur Imam Ahmad bin Husain, Imam Yahya bin Hamzah misalnya, memfatwakan tidak menjadi masalah membina kubur dan bangunan di atas kubur orang-orang soleh untuk kegunaan orang Islam dan tidak boleh dibantahi perbuatan tersebut. Jadi Imam Syaukani cerita, jadi ada dah fatwa dulu duk kata tak apa buat kubur dan bangunan di atas kubur. Tok Guru dulu dah. Tok Guru kepada Tok Guru Imam Syaukani dah. Pasal Imam Syaukani pun bermazhab Syiah Zaidiyah asal dia dah. Cuma dia banyak terpengaruh mazhab Ahlussunnah wal Jamaah kerana dia bersikap bermanhajkan tidak taklid mazhab, tidak taksub mazhab. Antara kuburan Imam Syiah Zaidiyah yang dibina binaan dan bangunan di atasnya mengikut susunan masa ialah sebagaimana berikut. Nah, pertama, kubur Imam Al-Mansur Billah Abdullah bin Hamzah di kawasan Zafar Zibin. Kubur Imam Al-Mansur Billah Abdullah bin Hamzah di kawasan Zafar Zibin. Ini kuburan Imam Syiah yang Imam Syiah Zaidiyah. Yang kedua, kubur Al-Amir Imaduddin Yahya bin Hamzah. Ini saudara adik-beradik Abdullah bin Hamzah ni lah. Di Bandar Kahlan. Tok Guru sama adik-beradik Tok Guru dah. Yang ketiga, kubur Imam Ahmad bin Al-Husain yang dikenali dengan nama Abu Tair di Bandar Zibin. Ahmad bin Husain. Yang keempat, kubur Imam Yahya bin Hamzah. Bukan saudara Abdullah bin Hamzah lah. Bahkan daripada zuriat anak cucu keturunan Al-Husain tak ada lah. Kubur ini terletak di Bandar Zima. Tok Guru Imam Syiah Zaidiyah ni. Tok Guru Tok Wali dia. Yang kelimanya, kubur Imam Al-Hadi ilal Haq Yahya bin Husain di Sa'dah. Berdekatan dengan kubur tersebut terdapat beberapa kubur anak-anak dan cucu-cucunya dan juga kubur Imam Al-Mahdi yang membina bangunan di atas kubur besar tersebut. Di Sa'adah pula ni Imam Al-Hadi Al-Haq Yahya bin Husain dan anak cucu dia lah. Yang keenamnya kuburan Imam Salahuddin di San'a. 4, 5 ni 7. Yang ketujuh ni kuburan Imam Al-Mahdi lidinillah Ahmad bin Al-Murtada. Imam Mahdi saja dah, Imam Mahdi ni. Yang ke berapa dah? 4, 5 ni 7, 8. Yang ke-8 ni hash ni kuburan Imam Mahdi Salah bin Ali bin Muhammad bin Abil Qasim. Habis berapa Imam Mahdi belaka dah. Kubur Syiah Zaidiyah. Yang ke-ain ni kuburan Imam Al-Nasr Muhammad bin Yusuf bin Salah Al-Murtada. Yang ke-J dia kuburan Imam Syarafuddin Yahya bin Syamsuddin Ahmad bin Yahya Al-Murtada ni. Tok Guru dia lah. Syarafuddin pula tadi Nasir. Sebelum ni Imam Mahdi dah. Yang kini kuburan Imam Syarafuddin Batla, termasuk kuburan anak-anak lelaki dan perempuan dan keturunannya. Habis ke anak cucu dia pun jadi kubur besar belaka, comel besar belaka dah. Yang ke-L ni kuburan Amir Salahuddin bin Syamsuddin bin Imam Syarafuddin Batla. Inilah sebahagian sahaja kuburan-kuburan yang mempunyai bangunan di atasnya. Di sana banyak lagi kuburan-kuburan yang tidak disebutkan di sini. Ia boleh dilihat dalam tulisan Dr. Said Saif berjudul Al-Adrihah fil Yaman min al-qarn al-rabi ila al-qarn al-ashir. Kita kubur-kubur besar ni nak. Kita berhenti kot sekot tu dah panjang dah nak. Kita berhenti sekali lagi kot. Apa kita dapat mayasah. Nak asal dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.